iman lah. Iman mereka. Jadi bila berlakunya hari kiamat nanti, apa yang akan berlaku kepada orang-orang ingkar ini? Mereka melihat apa? Tengok balik sikit ayat yang ke-12, surah yang sama. Dah dicerita dah di tengah-tengah surah yang kita baca ni. Surah 32 ayat 12. Surah 32 ayat 12, di tengah-tengah balik. Apa kisah dulu kita bincangkan ayat 12 ini? Allah ceritakan kepada Nabi, kalaulah ketika engkau melihat nanti penjenayah-penjenayah Al-Quran ini, golongan yang ingkar kepada Al-Quran ini, tertunduk hina kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Sebab apa? Ketika itu mereka melihat azab Allah yang mereka akan lalui. Dan azab Allah, antara sifat azab Allah ialah muhinun, yang menghina. Jadi Allah kata, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalaulah engkau dapat melihat nanti, dan kalaulah engkau melihat nanti, tak kala orang-orang yang melakukan kesalahan Al-Quran ini, jenayah, mereka tertunduk hina kepala mereka di sisi Tuhan mereka, lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami telah melihat, wasami'na, dan kami mendengar. Farja'na, maka kembalikanlah engkau akan kami ini ke dunia. Na'mal solihan, sebab kami nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ini orang-orang yang yakin dengan hari kiamat. Sekarang baru timbul yakin, baru timbul iman setelah melihat. Bermanfaat tak ketika itu? Dah tidak bermanfaat. Kenapa tak bermanfaat? Apa pengajaran kita boleh ambil dekat sini? Cuba kita ingat balik tentang disebut sebagai alat ma'rifah. Alat ma'rifah. Apa alat ma'rifah? Apa tu Haji? Mata, pendengar, telinga dan juga hati. Kan surah Sajadah kita baca juga ayat 9. Ayat 9 surah Sajadah. Cuba tengok balik ayat 9. Alat makrifah maksudnya apa? Alat tu perkakas. Makrifah tu mengenal. Alat untuk mengenal. Kalau kita pergi sekolah, anak-anak kita pergi sekolah, apa kita sediakan untuk dia belajar? Kena bawa apa? Pensel, lagi buku. Tapi kalau dia datang sekolah, ni sini ada cikgu. Ada tak pelajar dia bawa pensel cantik, pensobok penuh dengan dia punya alat tulis dia, buku pun ada. Tapi bila kita tengah mengajar kan, dia tengok whiteboard tu mata tak bergerak, statik je. Kenapa jadi begitu? Sebab dia tertinggal 3 yang penting ni. Apa dia? Tengok Allah kata, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Kami jadikan bagi manusia itu ada pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani ini. Untuk apa? Sekarang kita nampak tak? Untuk apa yang paling penting sekali 3 ni? Cuba baca balik tadi ayat 12. Apa yang mereka kata ketika di akhirat dulu? Sekarang kami dah lihat apa? Neraka, dan kami dah dengar bunyi kedahsyatan neraka. Sekarang kami dah beriman. Baru dia guna 3 ni. Betul tak? Nampak tak? Sekarang kami dah dengar dah bunyi pekikan neraka. Kami dah lihat sendiri dah kedahsyatan azab neraka. Sekarang kami dah guna hati kami untuk beriman. Tapi dah tak
bermanfaat ketika itu. Jadi antara tiga ni yang paling penting dekat mana yang menyebabkan amalan tu diterima? Iman tadi tu. Iman tadi tu. Sebab tu ketika dekat dunia ini, kita bukan disuruh untuk lihat dan dengar betul-betul bunyi. Kita hanya disuruh dengar apa dia? Berita yang sampai kepada kita. Dan kita gunakan mata untuk membaca ayat-ayat Allah ini. Dan sepatutnya yang timbul pada diri kita ialah iman. Dekat mana nak beriman? Dekat dunia ini. Apa kesan iman? Na'mal solihan. Kami nak beramal dengan amal yang soleh. Sebab tu tujuan kita belajar, kalau dalam kelas kita tadabbur, dalam kelas lain pun ada dengan ustaz lain, Ustaz Hafiz, tadabbur. Apa tujuan kita tadabbur? Nak mendengar ayat Quran dan melihat betul-betul ayatnya untuk iman. Lalu sekadar sahaja ke? Tengok ahli neraka kata apa bila mereka kata kami dah dengar dan kami dah lihat, kami nak beramal sekarang. Jadi semua tu ada tak lagi peluang? Dah tak ada. Dah tak ada peluang dah dekat akhirat. So sekarang ini tugas kita bila kita mendengar Al-Quran, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia na'mal solihan. Bukan sekadar rutin kelas. Rutin apa dia? Hanya mendengar, lepas tu kita kata dah, saya dah boleh jadi ahli syurga. Sebab Nabi kata, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala. Nabi kata barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan. Datang pagi subuh kita dengar, nanti maghrib dengar lagi, nanti kuliah duha dengar lagi. Mencari ilmu. Kadang-kadang bukan dekat sini kita cari. Duduk Meru tapi pergi mana cari ilmu? Kadang ke tengah Ipoh tu pun pergi. Jauh sikit pun ada lagi. Nampak tak? Kadang kita dekat masjid pun ada orang luar datang. Sebab apa? Orang mencari ilmu. Tapi Nabi kata apa dia? Dengan ilmu itulah Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi maksudnya apa? Tujuan kita datang belajar untuk apa dia? Bukan dengan dengar itu sahaja. Tapi dengar itu untuk melahirkan iman, untuk kita na'mal solihan, bekerja. Untuk kita bekerja. Sebab apa? Sebab di akhirat, bila mereka dah mula percaya dan mereka kata apa? Kami nak beramal soleh. Ketika itu, iman ketika itu yang nak mendorong kepada amal soleh, tidak lagi bermanfaat. Tidak lagi bermanfaat. Jadi sekarang ni kita belajar pun sama. Tujuan dia untuk na'mal solihan. Selepas kelas kita ini kita ada kerja. Apa kerja kita? Kita bincang dah 2-3 kuliah yang lepas. Kerja kita paling besar sekarang apa dia? Lepas kita dah belajar ni, sampaikan balik. Itu kerja kita. Keluar daripada masjid ni kita ada matlamat dah. Satu, balik rumah lah, masing-masing jumpa siapa? Keluarga masing-masing nak sampaikan balik. Sampaikan apa? Sampaikan supaya mereka mendengar ayat Quran dan mereka melihat, lalu lahir juga iman dalam keluarga kita. Sebab tu selalu kita minta dekat Allah apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Lepas tu kita kata apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Kita selalu minta dekat Allah untuk jadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa? Zurriyatina. Siapa zurriyatina? Anak dan cucu cicit kita tu. Bukan anak saja, anak dan cucu cicit. Jadi tugas kita memang tak habis lagi. Walaupun kita kata anak kita dah besar-besar, dah dewasa dah kan. Tetapi kita ada cucu sebab kita doa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, pasangan-pasangan, mungkin ada orang ada 1, 2, 3 pasangan, wa dzurriyyatina, dan zuriat. Zuriat tu bukan saja anak, tetapi zuriat itu juga termasuk cucu dan cicit. Mungkin dalam masjid ni ada cicit. Wajib dia sampaikan. Sebab apa? Nak selamatkan mereka juga sebelum mereka melihat di akhirat nanti keputusan yang sebenar. Ketika itu la yanfa'ul iman, tidak lagi bermanfaat iman kepada orang-orang yang ingkar itu. Ayat ini juga Allah terangkan dalam surah 40. Tengok surah 40. Ayat last sekali. Ayat 84. Surah 40 ayat 84-85.
Muka surat 476. 476. Jumpa tak? Baik, tengok apa Allah sebut dalam ayat ni. Falamma, maka tatkala ra'au ba'sana, mereka melihat azab kami. Muka surat 476. Surah 40 ayat 84. Maka tak kala mereka tu siapa? Orang-orang yang ingkar. Melihat apa? Azab kami. Lalu kata Allah, qalu, mereka berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Jadi cuba kita tengok, apakah perkara yang mendorong kepada iman? Kenapa mereka kata sekarang mereka beriman? Perasaan apa yang menyebabkan mereka beriman? Takut. Sebab tu kita dah bincang juga dalam surah Sajdah tentang orang yang apabila diperingatkan tentang ayat-ayat Allah, kharru sujjadan, mereka menyungkur sujud. Kemudian pada malam hari mereka berdoa, yad'u, apa tu dalam surah Sajdah tadi? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kesan bila kita belajar Al-Quran menghasilkan apa dia? Khauf. Apa khauf? Takut. Khauf tu maksudnya apa? Takut. Jadi belajar Al-Quran yang berkesan apa dia? Bukti belajar Al-Quran yang berkesan, melahirkan rasa takut. Takut tu sekarang, bukan takut ketika lihat. Kalau ketika lihat, itu bukan namanya iman lagi. Sebab iman tu ialah percaya. Macam mana kita nak percaya kalau kita membaca Quran dalam keadaan tidak ada orang jelaskan? Ataupun dalam keadaan kita membaca tapi tak faham. Boleh takut tak? Datang tak takut? Sebab tu selalu kita seru apa dia kerja kita nak kena buat ni? Nak belajar Al-Quran biar sampai faham. Bila Allah cerita tentang azab Allah, dahsyat tak? Kalau masih ingat lagi dulu kita tadabbur tentang azab Allah, antara yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar dalam neraka ialah air yang diminum berteguk-teguk. Bukan berteguk-teguk, meneguk-neguk mereka minum dalam neraka itu, iaitu air nanah. Boleh kita nak minum air nanah? Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang percaya, nampak tak? Percaya, dah dengar belum? Dah rasa ke belum? Belum. Tetapi dia dah percaya. Sebab apa? Khaufan. Jadi kalau sistem, minta maaf, kalaulah pelajaran untuk menakutkan manusia tak diajar, apa jadi dekat manusia atas muka bumi ini? Tengok sikit dekat atas tu, ayat 83. Surah yang samalah, surah 80 ni, ayat 83. 83, atas dia kan? Surah 40. Tadi saya baca 84, mereka kata kami beriman bila mendekat azab. Dekat dunia apa yang berlaku sebenarnya kepada kita ini? Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Jumpa tak yang tu? Maka tak kala apabila datang kepada mereka para rasul di kalangan mereka membawa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Contohnya Al-Quran ini. Farihu bima indahum minal ilmi. Orang-orang yang ingkar ini, mereka berbangga. Mereka rasa megah, mereka rasa seronok dengan ilmu yang ada pada sisi mereka. Nampak? Kat sini ada penentangan apa? Ilmu. Hidup kita memang nak belajar banyak benda. Kalau pertanian, ada ilmu pertanian dia. Kalau ilmu teknologi, ada ilmu teknologi dia. Masak, ada ilmu masak dia. Masing-masing dengan ilmu tu dia mendapat kedudukan, betul tak? Atau orang dengan ilmu tersebutlah menyebabkan jadi kaya raya. Dengan ilmu tersebutlah dia menjadi apa? Dia pakar IT. Dengan ilmu tersebutlah. Jadi bila datang Quran yang tak bawa kepada kita tentang realiti yang kita boleh nampak. Kalau ilmu tadi nampak tak hasil dia?
Nampak kan? Kalau kita belajar betul-betul dapat kedudukan yang tinggi. Tapi kalau belajar Quran, nampak tak kedudukan tersebut? Nampak ke yang dijanjikan syurga itu? Dia tak nampak. Jadi bila datang Quran di sisi mereka, mereka bangga dengan ilmu mereka. Bahaya tak? Zaman ini berlaku tak juga untuk kita? Banyak tak ilmu? Antara benda yang cikgu-cikgu kita sedang ulas sekarang ni ialah mereka pening melihat atau mereka kesian tengok pelajar-pelajar darjah 1 punya subjek sekarang. Cuba tengok sikitlah, ini isu semasa lah kan. Guru-guru sedang bincangkan standard darjah 1 ni dah tahap tinggi sangat. Belum kira lagi subjek banyak. Jadi ilmu tu banyak. Kita pun berbangga juga nanti jadi pengetua ke contoh SPM kat sekolah kita dapat yang terbaik. Kita bangga tak? Bangga. Tapi bagaimana bila Quran? Apa yang kita buat dengan Quran? Jadi dulu lagi dah berlaku dah. Mereka bila Quran datang, mereka berbangga dengan apa yang mereka ada. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kemudian apa Allah kata? Dan mereka dikepung. Disebabkan mereka bangga dengan ilmu mereka itu, sebenarnya mereka dikepung oleh azab yang dahulunya mereka mempermain-mainkan. Lalu bila sampai mereka melihat sendiri azab Allah di akhirat, di neraka, mereka kata apa dia? Tengok ayat 84. Amanna billahi wahdah. Sekarang ini kami beriman kepada Allah satu-satunya. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami ingkar, kami dah tak nak pedulilah dengan apa yang dulunya kami sekutukan. Jadi kami tak nak peduli dah benda-benda dulu yang kami dah buat tu. Kami dah menyesal sekarang dah. Kami nak beriman kepada Allah saja. Kami nak ambil Quran ini sebagai pegangan kami. Kami nak beramal dengan amal soleh yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ini. Kami nak sebarkan kebaikan kepada orang ramai. Kami nak belanjakan harta kami di jalan Allah. Ketika itu baru mereka cakap, sebab apa? Kami dah beriman sedang dalam keadaan kami melihat azab. Kata Allah ayat 85, falamma yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka iman mereka ketika mereka melihat azab kami itu tidak berguna lagi bagi mereka. Sunnatallahi allati qad khalat fi ibadih. Itulah ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan rugilah orang-orang yang ingkar. Jadi bila kita baca Quran, kita jumpa perkataan rugi, kita dah faham sekarang. Apa maksud rugi dalam Al-Quran? Rugi apa? Rugi akhirat. Selalu tak kita baca ayat yang mengingatkan kita tentang kerugian ini? Selalu tak? Selalu kita baca wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya tiap-tiap manusia itu benar-benar dalam kerugian. Apa maksud rugi tadi kita baca? Rugi bila mana iman mereka di akhirat tak bermanfaat. Mereka beriman dah, tapi tak bermanfaat. Rugi tak? Rugi. Mereka akan kata apa dia? Baik dulu kami beriman. Sekarang sebab itulah kita belajar Quran ni betul-betul. Supaya apa dia? Kita beriman sekarang. Dan bukan sekadar iman. Bukan sekadar, oh ini rupanya Allah nak katakan. Tetapi kita nak malu solihan. Kita nak beramal. Kita nak bekerja. Okey, sebab peluang bekerja tu bila? Sekarang sahaja. Dan orang pun selalu cakap macam mana? Dunia ini ibarat apa? Ladang kita. Waktu inilah kita nak bercucuk tanam. Nanti akhirat itu waktu untuk apa? Untuk mengutip hasil. Tinggal itu sahaja. Kalau kita nak duduk diam, tunggu lagi, tunggu dan tunggu lagi. Masalahnya kalau kita tunggu, dia bukannya tunggu tu kita masih diberi tempoh. Tunggu tu menyebabkan apa lagi? Hati kita pula jadi keras. Itu yang kita takut tu. Tengok dalam surah 57 ayat 16. Surah 57 ayat 16. Muka surat 539. Muka surat 539.
Ayat yang ke-16. Jadi sekarang Allah tanya kepada kita yang telah kita sama-sama dah nak hujung dah tadabbur surah As-Sajdah. Sekarang kita dah faham dah apa fungsi pendengaran, penglihatan dan hati kita sekarang. Yang paling tinggi, yang paling utama sekali adalah nak belajar apa? Alat makrifah yang kita dapat ini bukan kena beli pun. Pensel kena beli, buku kena beli. Tapi pendengaran yang paling mahal ini, alat yang paling mahal tak boleh dijual beli ini. Penglihatan, ramai tak orang yang dah sedih bila mata dia tak apa nampak? Sedih kan? Boleh ganti balik ke? Ada duit bolehlah sikit, mungkin toreh sikit, buang laser ke. Itu kalau katarak. Kalau Allah uji sikit dengan strok mata ke, na'uzubillah, tak nampak dah. Sedih kan? Kalau pensel patah boleh beli lagi, boleh pinjam lagi. Tapi kalau mata ni hilang, na'uzubillah, pendengaran ni hilang, tak apa dengar dah. Kan? Kadang orang cakap, apa dia? Ulang balik. Orang pun cakap kuat-kuat. Oh, kau marah aku Tadi kita tak dengar. Lepas tu bila orang cakap kuat-kuat, oh kau marah aku, terasa pula. Kan payah macam tu kan. Jadi itu yang paling mahal sekali. Jadi Allah kata, bila nak guna pendengaran itu betul-betul, bila nak guna hati kamu tu betul-betul untuk faham Quran. Ayat ni Allah kata, alam ya'ni lillazina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Allah kata, belum tibakah masanya lagi juga bagi orang yang dia beriman kepada hari akhirat, dia nak bertemu dengan Allah, nak selamat di akhirat, untuk hatinya serius dengan Al-Quran ini. Tahsya'a qulubuhum tu maksudnya apa dia? Serius. Khusyuk itu betul-betul. Belajar ni biar betul-betul nak beriman. Serius dengan Al-Quran ini. Li zikrillah. Peringatan Allah iaitu Al-Quran. Wa ma nazala minal haq. Dan apa yang telah Allah turunkan daripada Al-Quran itu kebenaran. Sebab itulah Al-Quran ni dia kena serius belajar. Maksud serius tu bukan muka kena ketat kan. Serius tu maksudnya apa dia? Sungguh-sungguh. Sebabnya kita menampak hasil, kita belajar dunia, nampak hasilnya, ada peningkatan ilmu. Begitulah dengan tentang Al-Quran ini. Tapi Allah kata, janganlah kamu jadi seperti ahli kitab terdahulu. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab daripada sebelum ini. Siapa? Yahudi, Nasara dulu. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Apabila berlalulah masa yang panjang. Apa maksud dia? Mereka bertangguh. Bertangguh untuk beriman, bertangguh untuk menyampaikan kepada orang lain. Kita kata tak apalah, cucu aku tu biar dulu dia belajarlah. Nanti dia habis SPM nanti, ada masa nanti aku panggil lah dia bagi keterangan. Sekarang dia nak SPM, sekarang dia nak PMR. PMR tak ada dah, apa dia? PT3, sekarang dia nak UPSR. Sekarang dia nak periksa hujung tahun dah. Umur berapa? 6 tahun, periksa tadika. Kita kata, ganggu lagi lah, biarlah dulu dia main-main dulu. Kata Allah, bila berlalunya masa yang panjang, apa yang jadi? Faqasat qulubuhum. Hati menjadi keras. Hati ni kalau dia keras, keras lagi daripada apa? Batu. Keras lagi daripada batu. Jadi bila hati tu dah keras, mereka dah bangga dengan ilmu mereka. Macam kita baca dalam surah 40 tadi, mereka akan memperolok-olokkan saja ilmu agama ni. Sebab tu berlaku pada orang Quraisy. Mereka kata apa? Bila datang kemenangan tu? Kita mungkin tak kata begitu. Tetapi kita punya perbuatan tu nampak macam sama. Macam orang-orang Quraisy. Na'udzubillah. Jadi Allah kata apa hujung tu? Wa kathirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Keluar daripada ketaatan. Okey, balik surah 32. Jadi bila mereka melihat dah azab, apa akan berlaku? Tak apa, azab ini akan berlaku lagi 5 tahun. Macam saintis kita kata apa, tahun 2023. Kan? Tahun 2023 El Nino ke El Nina, saya tak ingat lah. Dua tu lah. Dia kata akan lebih dahsyat sikit. Kan ada orang buat kajian begitu kan. Tapi bila berlaku? Mungkin 2023. Ataupun contoh mudah lah hari tu, masa bulan 12 hujung-hujung. Mat kita keluarkan beritahu apa dia, Terengganu akan datang hujan yang agak lebat dan kemungkinan datang banjir. Berlaku tak? Tak berlaku kan? Tapi sekurang-kurangnya benda tu akan berlaku. So orang boleh buat persediaan. Tetapi bila di akhirat nanti, apabila ahli neraka melihat neraka, mereka ketika itu bukan diberi peluang untuk tunggu tak. Tengok Allah kata apa? Walahum yun zorun. Hujung tu, surah 32 ayat 29.
Bila mereka dah lihat dah dengan mata mereka dan mendengar sendiri dah tentang azab Allah, ketika itu mereka takkan diberi masa lagi. Maksudnya apa dia? Dah nampak kan? Cash terus dapat. Walahum yunzurun. Dan tidak mereka diberi waktu lagi untuk apa? Satu, waktu untuk kembali kat dunia tu. Mereka takkan diberi peluang lagi untuk beramal supaya boleh repair balik. Kita terlambat. Masyarakat mungkin dalam masa kes banjir tu ada yang kata masyarakat yang lambat. Kerajaan Met dah keluarkan dah, hujan nak turun tapi orang duduk lagi dalam rumah. Tu yang kena. Orang salahkan. Memanglah bila dah berlaku semua orang kan salah-salah lah. Tak apalah, dah berlaku dah, kita kena muhasabah. Tapi bila dah keluar lebih awal, orang boleh buat persediaan. So, ada peluang sekali lagi untuk betulkan, untuk Terengganu ke Kelantan, contohlah hari tu kan. Contohlah ni, yang terdekat untuk kita berfikir. Tapi yang ini pula, mereka minta apa dia? Kami dah nampak dah azab. So kami takkan ulang lagi dah. Tapi Allah kata, walahum yunzur. Takkan diberi waktu lagi untuk mereka kembali. Itu satu maksud. Maksud kedua apa dia? Mereka takkan diberi tangguh lagi apa dia? Terus akan menerasai azab itu. Minta tunggu sekejap, tak boleh. Akan apa yang berlaku pada diri mereka, terus akan melalui azab. Lepas tu Allah kata ayat 30 ni pengajaran dia kepada Nabi Muhammad, apa nak kena buat. Sebab mereka ni mencabar-cabar kamu kan. Mereka tanya bila berlakunya hari kiamat itu, Allah kata fa'arid anhum. Apa maksud dia fa'arid anhum? Maka berpalinglah oleh engkau daripada mereka. Tinggalkanlah mereka bila mereka sangat-sangat degil ini. Tapi maksud tinggal kat sini ialah kita kena faham surah ini surah Sajdah. Surah Sajdah maksudnya Nabi di mana? Nabi di Mekah. Bila kita cerita Nabi di Mekah, Nabi belum lagi diperintahkan untuk berperang.